Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Dan tapi pada istimewanya minggu ini kita akan utamakan ataupun lebih fokus berkaitan dengan fiqh solat wanita dan kesalahan-kesalahan yang berlaku dalam solat wanita. Dan insya-Allah pada pagi ini tak lain tak bukan kita bersama dengan Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan untuk menjadi murabi kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Apa khabar? warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, apa kata kita masuk bab untuk kita mendalami lebih lanjut tentang fiqh solat wanita ini dan mungkin Ustaz nak ta'aruf sedikit mengenainya insya-Allah. Tafadhal Ustaz. Apa yang kita sebut mengenai tentang wanita ini tadi, kan? Kalau fiqh solat wanita ni kita kena tahu ada beberapa benda yang perlu kita fokuskan. Sebab tu Ustaz dah tulis di papan putih ni supaya kita tahu perbezaan. Kerana kalau saya bercakap mungkin ada yang terlepas pandang ataupun mungkin tak sempat, tetapi saya dah tulis di papan putih, jadi saya nak tunjuk sedikit perbezaan awal-awal ni sebelum kita nak pergi kepada praktikal nanti. Ustaz, cara bagaimana saya nak bertakbir, saya nak sujud, saya nak rukuk, adakah ada perbezaan ataupun tidak? Semuanya saya akan sentuh dalam praktikal nanti. Cuma ada juga di papan putih ni praktikal, tapi izinkan Ustaz untuk bangun, Ustaz nak jelaskan di papan putih ni. Baik. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cara solat bagi wanita ni kalau kita tengok ada beberapa perbezaan mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis ni sabit daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada lelaki ataupun wanita. Okey, pada asasnya solat lelaki ataupun wanita Nabi sebut dengan satu hadis yang sangat jelas, sallu kama raaitumuni usolli. Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Jadi maknanya Nabi tak kata solatlah lelaki tengok aku, kalau wanita tengok kepada isteriku, tidak. Nabi kata solatlah kamu sama ada lelaki ataupun wanita seperti mana aku solat. Maka sudah pasti kata para alim ulama, solat lelaki ataupun wanita sama sahaja. Kalau perlu menutup aurat, menutup aurat. Kalau sekiranya kena menghadap kiblat, kena menghadap kiblat. Cuma aurat tadi ada perbezaan lelaki dan wanita. Kemudian kalau sekiranya berjemaah, ada di sana perbezaan yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa perbezaan. Yang pertama, perbezaan yang pertama azan dan iqamah. Kan sebelum kita nak solat, kita ada azan dan kita ada iqamah. Maka kata ulama, kalau lelaki sunnah kita azan dan iqamah. Sunnah. Kalau tak azan ataupun iqamah, boleh ke Ustaz? Sah tak solat saya tanpa saya azan, tanpa saya iqamah? Sah, tidak jadi masalah. Asalkan kena masuk waktu. Ustaz pernah baca, ada satu soalan dalam FB TV Al-Hijrah. Hari tu dia ada tanya, Ustaz, kalau saya solat seminit sebelum azan, sebelum masuk waktu, contohnya Zuhur, 1:30 contohlah, dia solat 1:29. Sah, aci tak dia kata boleh bundarkan? Jawapannya tidak sah. Selagi mana tidak masuk waktu, kalau dia solat sebelum walaupun 30 second, walaupun 5 second tak masuk lagi, maka solatnya tidak sah. Dia kena yakin masuk waktu, barulah dia mengerjakan solat. Dan sebelum nak solat itu sunnah bagi lelaki azan dan iqamah. Bagi wanita sunnah iqamah saja tanpa azan. Contohnya, kadang-kadang ada orang wanita ni, subhanallah, dia banyak grup. Grup Bazanji ada, kan? Grup khatam Quran ada, grup zikir ada, grup macam-macam grup dia. Kan? Kalau orang lelaki satu grup je ada. Kan? Jadi, wanita ni banyak-banyak grup. Jadi, grup ni, dia kata, jomlah kalau kita nak solat berjemaah, mungkin di pantai dan sebagainya, mereka sama-sama dalam dewan dan sebagainya, perlu ke mereka azan? Maka kata seperti mana para alim ulama dalam mazhab Syafi'i, sunnah baginya iqamah saja tanpa azan. Baik, itu perbezaan yang pertama, cara solat bagi wanita. Yang kedua, suara. Untuk makluman, suara wanita kata para alim ulama jumhur tidak aurat. Tetapi bila dia menjadi aurat, apabila dia tergedik-gedik. Bahasa tergedik-gedik, ustaz pun tak tahu betul ataupun tidak. Apabila dia sengaja melembut, melunakkan untuk memikat lelaki, yang itu tak dibenarkan. Maka asasnya suara wanita bukan aurat. Jumhur ulama kata tidak menjadi aurat.
Cuma ada perbezaan antara lelaki dan wanita dalam cara solat bagi wanita lah. Yang kedua, kalau tadi azan dan iqamah, yang kedua menyaringkan dan menguatkan bacaan ketika solat jahr. Solat jahr ni adalah solat bacaan kuat. Bila kita baca soalan kuat, Hana? Subuh, maghrib, isyak. Zuhur dan asar ni perlahan. Jadi kalau yang kuat disebut jahar. Yang kuat. Subuh, maghrib, isyak. Bagi lelaki, menyaringkan dan menguatkan suara bacaan walaupun dia solat bersendirian. Kalau jemaah, mestilah dia angkat suara. Baik. Untuk wanita, memperlahankan suara walaupun ketika solat jahar. Suara dia perlahan. Kalau dia solat jemaah, hanya jemaahnya saja yang dengar. Kalau dia solat sendiri, perlahan, hanya dia sahaja yang dengar. Kalau lelaki tadi, dia boleh menguat. Jiran dengar pun tak apa. Oh, ni tengah semayang ni. Contohnya kan, sedap bacaan suami sebelah ni. Contoh. Jadi, boleh ataupun tidak, maka bagi lelaki boleh, bagi wanita disunatkan untuk perlahankan suara. Baik, itu suara. Yang ketiga, menegur kesalahan imam. Okey. Kalau lelaki, cara menegur imam dengan bertasbih. Contoh, imam sepatutnya duduk di antara dua sujud, lepas sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud, betul? Tiba-tiba imam tu mungkin dia fikir bini dia marah dia tadi, dia sujud, dia terus naik. Tanpa duduk di antara dua sujud. Maka apa yang perlu dilakukan oleh makmum, dia kena tegur. Cara tegur dia, bagi lelaki, Subhanallah. Kan? Duduk semayang, ini. Tengok. Contohlah kalau dalam keadaan posisi duduk ke, dalam posisi berdiri ke, ataupun dalam keadaan posisi ataupun imam tiba-tiba masuk surah. Sepatutnya baca surah Al-Fatihah. Dia masuk, tiba-tiba Qul huwallahu ahad. Kita yang tahu dia tak membaca surah Al-Fatihah dan ia menjadi rukun, kita boleh tegur. Subhanallah. Siapa yang tegur? Bukan orang belakang sekali tegur. Dia mesti orang di belakang imam. Sebab tu orang yang di belakang imam ni, kata para alim ulama, dia mesti mengetahui tentang hukum hakam. Dia tegur. Kali kedua, tak buat juga. Subhanallah. Kali ketiga, Subhanallah. Begitu. Jadi dia boleh tegur imam bagi lelaki. Menyebut tasbih. Bagi wanita, Hana, cara menegurnya adalah dengan menepuk belakang tangan. Maksudnya, menegur imam dengan menepuk tangan kanan ke atas belakang tangan kiri. Ni belakang tangan kiri. Contohnya begini. Kan praktikalnya, kalau imam contohnya salah, kalau sekiranya lelaki ataupun perempuan, cara menegurnya adalah menepuk. Bukan begini. Yang begini ni lain macam. Ini dia kena menepuk belakang. Kan? Menepuk. Jadi itu cara dia. Tapi jangan 3 kali berturut-turut. Sebab membatalkan solat. Seperti mana dalam mazhab Syafi'i, kita tepuk. Tak dengar. Sekali lagi. Tak dengar lagi. Jadi imam dia kena tahu bahawa itu adalah cara teguran. Cuma apabila menegur ni, ada pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i, ditanya satu soalan, sekiranya yang menjadi makmum itu adalah isteri, suami menjadi imam, boleh tak isteri menegur suami dengan suara? Maka jawapannya boleh. Jawapannya boleh, tetapi lebih baik adalah dengan menepuk. Tapi kalau sekiranya dia tidak mengetahui, boleh dengan suara sekiranya bacaan itu salah. Contohlah, okay. Kalau yang rukun, salah rukun tak bolehlah. Bang, rukuk bang, rukuk. Dia tak boleh bercakap. Dia tak boleh cakap. Jangan salah faham apa yang Ustaz kata. Ustaz boleh tegur pakai perkataan ni, maksudnya kita boleh menegur. Tak. Perkataan tidak dibenarkan. Cumanya kalau sekiranya bacaan, kan, Fatihah dia kurang tepat ataupun ayat dia tak ingat. Jadi isteri boleh mengingatkan sekiranya mungkin isterinya hafal Quran, boleh menegur suami bacaannya tadi. Itu disebutkan oleh para alim ulama dalam mazhab Syafi'i. Baik. Yang keempat, saf. Okey. Bagi lelaki, imam perlu di hadapan saf lelaki. Maksudnya kalau saf makmum belakang, imam mesti depan. Dan makmum jangan pergi depan imam. Kerana yang boleh duduk depan imam ni seorang je, jenazah. Jangan saja-saja pergi duduk kan. Tak boleh. Jadi jenazah, kalau memang dah bakal jenazah, boleh duduk depan. Yang lain semua belakang imam. Maksudnya imam depan, makmum belakang. Okay.
Seperti yang kita sedia maklum. Adapun saf bagi wanita hanya untuk jemaah wanita. Imam wanita ni hanya untuk jemaah wanita sahaja. Dia tak boleh ada lelaki. Maknanya walaupun dia doktor ataupun dia profesor lah katakan wanita, dia kata saya nak jadi imam. Tak dibenarkan kerana wanita ni dibenarkan hanya untuk wanita sahaja. Sahnya dia perlu sedikit ke hadapan. Seperti mana kalau kita solat 2 orang, kan? Kalau 2 orang, kita begini, lelaki sebelah kan, sebelah. Sedikit saja perbezaan dia. Tapi ada pun wanita, kalau sekiranya ramai, itulah sah dia, dia duduk di tengah begini, wanita belah kanan, wanita belah kiri, dia keluar hanya sedikit saja di hadapan. Dan dia mesti memperlahankan suara, hanya safnya sahaja dengar ataupun jemaahnya sahaja dengar. Itulah perbezaan solat bagi wanita dan lelaki. Ada yang akan bertanya, Ustaz, yang kalau rapat-rapat itu kejap lagi Ustaz akan buat praktikal. Bagaimana? Bila sebut aurat wanita, kecuali muka dan tapak tangan, ada yang confuse. Bila ternampak belakang tapak tangan masa sujud. Bagaimana hukumnya tu, Ustaz? Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Bila kita sebut begini, aurat wanita ni adalah inilah daripada tapak tangan dan belakang dia lah. Kan? Inilah seperti mana kita keluar. Bila kita sebut tapak tangan, bukan saja tapak belakangnya sekali tidak aurat. Jadi penggelangan tangan ke bawah ni adalah aurat. Maka di sinilah. Kenapa? Kerana inilah waktu kita keluar dalam pandangan mazhab Syafi'i, seperti kita sebut, bagaimana kita keluar, begitu juga kita solat. Jadi di sini, muka daripada hujung anak rambut ini sehingga ke dagu, daripada anak telinga ke anak telinga. Dan kita menutupi aurat. Cumanya, ada satu persoalan yang sangat penting juga. Itu tadi dah jelas kan? Kita kata, aurat wanita ni kita tutup. Kan? Tutup daripada pengangkat tangan hingga ke belakang. Yang menutupi ni sebenarnya takut tersingkap. Kan kadang-kadang ada orang pakai telekung, dia tutup belakang ni. Letak macam ada sangkut tu, ada sangkut supaya bila dia takbir, taklah terselak sebab kalau wanita ni tiba-tiba terbuka. Ini persoalan. Batal tak batal soalan dia? Maka jawapannya tak batal sekiranya dia sempat tutup. Walaupun terbuka, contohnya macam Ustaz takbir, Allahu Akbar, terbuka ni katakan Ustaz ni wanita, contoh. Terbuka, dia cepat tutup. Cepat tarik, jangan dia biar. Biarlah. Kan? Nampak gelang sikit. Tak dibenarkan. Waktu itu tak dibenarkan. Sekiranya dia sengaja membiarkan auratnya terbuka, maka solatnya tak sah. Kerana antara sahnya solat menutupi aurat. Sebab tu wanita dia tutup belakang ni sebab supaya tak tersingkap, senang. Jadi aurat wanita dalam solat, tapak tangan dan belakang ni sekali, muka. Cuma ada satu lagi perbahasan yang biasa orang tanya kepada Ustaz. Ustaz, dia kata, lepas saya semayang, saya rasa rambut saya terkeluar, Ustaz. Sah ataupun tidak? Ramai kan? Sebab ialah telekung kadang tertarik. Anak tarik lah dan sebagainya. Jadi suami mungkinlah tak tarik suami ya, anak kebiasaannya anak mama pop dia tarik, atau jemaah kat sebelah ataupun jemaah kadang-kadang duduk kan? Sebelah kan tertarik. Baik. Jawapannya adalah sekiranya kita nampak tersingkap aurat, cepat-cepat tutup. Bila kita cepat tutup, dia tak batalkan solat. Tersingkap. Contoh pernah berlaku, imam dialah tak semesti imam, makmum pun sama juga, dia pakai kain pelikat, tiba-tiba terlucut kain pelikat dia. Allah. Benda ni pernah berlaku. Jadi cepat-cepat angkat, jangan dia biar relax je, kata tak apalah dah qada dan qadar. Tak boleh, dia cepat kalau nampak aurat. Kan nampak seluar bosa dia yang tu, angkat terus. Angkat, tutup. Adakah dia perlu teruskan solat ataupun berhenti? Teruskan solat. Sebab waktu itu tersingkap dan dia terus tutup. Kadang-kadang angin yang menyelak kain. Jadi dia cepat-cepat tutup, kata ulama. Begitu jugalah wanita sekiranya terbuka, maka dia cepat tutup. Dan persoalannya, lepas solat dia perasan, rupanya ada anak rambut yang keluar. Bukan anak rambut lah, maknanya rambut-rambut yang keluar. Kerana rambut termasuk dalam aurat wanita. Baik. Apakah hukumnya kadang-kadang bila mereka ni pakai telekung atau pakai pakaian salat, mereka macam terbuat sebagai alas untuk sujud sambil mereka solat. Adakah sah ataupun tidak?
Baik. solatnya. Maknanya telekung tu dilapitkan. Tiba-tiba dia pakai tahu tu, tiba-tiba dia lapik sebelum dia sujud tu. Alhamdulillah. Soalan ni berkali-kali ditanya sebab dia adalah suatu soalan yang sangat penting. Contohnya, bila kita solat, kita pakai telekung, kan? Bayangkan ustaz tengah pakai telekung ni, ketika mana kita nak sujud, telekung kan dia labur, kemudian kita letak menjadi lapit. Kan? Jadi lapit. Jadi boleh ataupun tidak. Dalam mazhab Syafi'i, maka hukumnya solat yang ketika mana telekung itu bergerak bersama dengan kita. Contohnya ni baju ustaz ni, kan? Blazer ustaz ni bergerak tak dengan ustaz kalau ustaz berdiri? Bergerak tak? Bergerak kan? Duduk bergerak kan? Ni bergerak, maksudnya bergerak sekali. Ustaz pergi sana, dia bergerak sekali. Sekiranya kita sujud dan meletakkan di dahi kita ketika sujud, bergerak dengan kita, hukumnya tak sah solat tu. Sebab antara anggota sujud ni, kita dah sebut ada 7, antaranya bahagian dahi kena terbuka. Bahagian dahi ni kena sujud terbuka. Begitu juga wanita yang sujud, yang mana telekungnya bergerak dengan dia, dia bawa naik turun, rukuk, sujud, semua bergerak dengan dia, kemudian bila sujud, dia lapit yang telekung dia pakai itu, maka solatnya tak sah dalam mazhab Syafi'i. Kita berhenti lihat seketika, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana, insyaAllah selepas ini. Yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Rapatkan saf. Islam. Kita pergi solat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Atta. Nane onge bomba nispangveta. எனக்கு புரியுது. Berinfaklah walaupun dengan seketul bata, kerana setiap sumbangan yang diberikan ke jalan Allah pasti menjadi saham akhirat anda. Marilah bersama Pertubuhan Akademi Al-Bayan dalam membangunkan tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf di Kampung Pego, Alor Gajah, Melaka.